Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam Puan. Dengar Puan. Waalaikumsalam, boleh. Boleh. Okey. Sebelum kita mulakan kelas, kita buka dulu dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau tadi partisipan baru ada 15 orang, ada 6 orang yang belum lagi join group. Boleh panggil lah mana-mana yang nampak dalam senarai kita ni tak ada nama kawan-kawan, panggil masuk ke kelas. Okay. Baik, so minggu ini adalah seminar yang ketiga. So, kita ada beberapa agenda tetapi yang agenda utamanya adalah assignment yang kedua, iaitu social media portfolio. So ada beberapa benda yang kita perlu discuss pada hari ini, termasuklah Facebook, termasuklah copywriting yang mengandungi soft skill dan juga soft sell dan juga hard sell, dan juga kita ada go e-commerce. Okay, ada beberapa benda lah yang kita nak discuss hari ini. Baik, boleh nampak ke saya punya words ni, saya punya PDF ni, kecil sangat? Kalau macam ni nampak tak? Ini nampak Madam. Okey, nampak Madam. Okay, right. So assignment yang kedua iaitu social media portfolio. Okay, it's contribute about 40%, banyak juga 40%. Okay, submission date pun dah ada kat situ. Okay, assignment ini dia unik sikit sebab dia buat pair assignment. Okay, kalau yang semester lepas, assignment ini adalah assignment individual. Tapi pada semester ni kita ubah sikit, kita buat pairing. Okay. So each of the student has to find a product. Okay. Arahan pertama, kena find a product untuk you jual lah. Okay. And utilize Facebook as a online marketing campaign. So kita akan menggunakan medium ataupun platform Facebook untuk kita jalankan kita punya marketing campaign. Bila dah decide dah what kind of product or service pun boleh sebenarnya that you would like to offer to your customer. So you need to create your Facebook page. Okay, kalau yang dah ada Facebook biasa, senang untuk dia buat Facebook page. Dia ada link dalam, dia hanya perlu tekan link tu yang terdapat dalam Facebook personal tu. Kalau tak ada Facebook personal, kena buat dulu. Okay, tetapi untuk Facebook ini, you kena letakkan juga nama kawan you. Dia ada co-owner. Ada 2 orang lah yang boleh manage, 2 admin. Okay. So dalam Facebook itu nanti, by utilizing Facebook for marketing purposes, the student need to address content. Ada beberapa benda yang you perlu masukkan dalam kita punya Facebook tadi tu, Facebook page tadi tu. The first one, kena create dulu Facebook page. Lepas tu customize URL Facebook ataupun FB page. Nanti dia akan ada dia punya link, dibagi URL link. Okay, so you kena ada teaser post. Kita ada copywriting that consists of hard sell as well as soft sell. You need to put as much as graphic dan yang untuk soft sell dengan hard sell tu of course ada grafik dia. So grafik yang selain daripada yang you masukkan dalam you punya campaign tu, yang selain daripada teaser, selain daripada copywriting, grafik lain-lain boleh juga masukkan juga dalam kita punya report. Okay. Itu adalah konten. Isi penting kena ingat, kena ada dulu Facebook, kena ada URL dia tu, boleh copy paste je URL dia tu. Ada teaser post, ada copywriting, hard sell and soft sell, ada grafik. Okay, so ada benda lagi yang you kena buat, iaitu kena register Go e-commerce. Ni dia punya laman web, nanti kita akan go through sama-sama macam mana nak register Go e-commerce. Okay, ini adalah modul yang disediakan oleh MDEC, yang mana dalam Go e-commerce itu ada pelbagai online class ataupun online seminar sebenarnya dalam tu. Kalau berminat boleh join, ataupun dalam tu juga ada beberapa template. Let's say kalau you tak berapa pandai nak buat financial dan sebagainya, ada template yang disediakan. Okay, it's quite interesting for those yang dah involved dalam business pun. Okay.
So dalam Go E-commerce tu nanti you kena register under saya punya nama lah. Masuk dalam kelas saya, then dia akan generate e-certificate level 1. Bila dah register, you akan di-provide dengan e-certificate level 1 lah. So e-certificate itu yang you kena attach dalam report. Okay. Barulah you dikira dah pun mendaftar dalam Go E-commerce. Kalau tak ada sertifikat tu, tak dikira lah. Kalau if I'm not mistaken, kalau saya masih lagi ingat yang semester lepas, pendaftaran Go E-commerce sahaja dia contribute about 10 marks. Tak daftar e-commerce, terus terang tolak 10 markah. Okay. Alright, so ini adalah benda yang perlu you ada dalam report lah. Seperti biasa, kita ada preliminary materials, ada cover page, acknowledgement, educative summary, table of content. So dalam content, dalam report itu, body dia, masukkan Go E-commerce registration. Dia kata kat sini print screen, tapi saya tak nak, saya nak yang e-certificate tu. Okay, ada introduction seperti biasa, kena introduce dulu your business, ada name of your business, organizational chart, mission, vision, description of product, cerita sikit tentang you punya produk, price dia berapa, tu dalam introduction. Barulah you masukkan content dalam Facebook. Yang ini you hanya perlu screenshot sahaja. Okay, contoh Facebook teaser. So dalam you punya Facebook page tu ada beberapa teaser yang you masukkan. Beberapa post yang berbentuk teaser lah. Okay, setiap post yang ada dalam Facebook kita ini, dia ada markah dia yang tersendiri, berlainan. InsyaAllah saya kongsikan rubrik lah for you, senang untuk you as a guideline juga sebenarnya kan. Nak dapat markah tinggi tapi tak follow rubrik pun tak boleh juga. So dalam Facebook teaser, kalau tak silap kena ada sekurang-kurangnya 6, kena dapatkan like lebih pada 10 kalau tak silap lah. So bukan saja you kena buat Facebook page, tapi you kena dapatkan juga likers. Minta lah siapa-siapa bagi tahu kat kawan kita ada Facebook ni, tolong like kita punya Facebook dan sebagainya. Setiap like tu ada markah dia. Dia punya range 1 ke 6 berapa markah, 6 ke 12 berapa, macam tu lah. Semua tu dalam rubrik. Nanti saya kongsikan. Okay. So dah masuk kepada yang Facebook ni yang saya kata screenshot sahaja tadi tu. So conclusion, lepas tu ni sedikit lah tentang writing style, spelling, grammar tu semua seperti biasa lah. Okay. Report must be submitted before week 14, which is the last week of our semester. Okay, apa lagi? So nanti boleh upload dalam saya punya Google Drive folder yang akan saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan lah. Okay, so yang the most important thing, your report must be converted to PDF file. Okay, convert pada PDF, jangan hantar dekat saya yang berbentuk words. Berbentuk words ni kadang-kadang dia lari-lari. Dekat you maybe dia dah okay dah. Dia punya number of page, dia punya spacing dan sebagainya. Bila dia sampai kepada saya, dia dah jadi berterabur. Gambar pun dah tak sama besar dan sebagainya, berterabur lah. Jadi make sure that you convert your assignment. Bukan assignment ni saja, assignment case study nanti, assignment business plan pun kena convert kepada PDF. Okay, lepas tu nanti baru hantar kepada saya lah. Alright, so most important thing, no fake product are allowed to be promoted by student. Tak boleh benda-benda fake product lah. Contoh you nak jual handbag yang grade AAA ke, janganlah pilih tu. Kita tak nak yang fake. Kita tak nak yang illegal. Nak promote tobacco ke, tak payahlah, pilihlah benda-benda yang senang nak promote, benda-benda yang senang nak dapatkan info dan sebagainya. Okay, setakat ni boleh faham ke tentang assignment portfolio ni? Boleh ke? Madam. Madam, yang e-certificate tu dua-dua kena daftar ke ataupun salah seorang je untuk partner tu? Okay, untuk partner dua-dua kena daftar. So dalam report letak dua CJ lah?
Betul. Tapi you register sebab yang dulu pun memang kami buat yang buat individual tu pun memang semua kena daftar. Sebab kita nak perkenalkan you dengan kita punya sistem e-commerce. Kalau seorang je nanti seorang je yang boleh login nanti. Okay. Okey, Ah, untuk Okay, Ya, Madam, Ya. page tu nanti boleh buat dalam bahasa Malaysia ke atau dalam bahasa Inggeris sepenuhnya? Oh, page. Kita punya resource person dah bagi tahu both language are accepted. Kadang bukan senang nak buat copywriting dalam bahasa Inggeris. So both are accepted. Dua-dua by language lah. Boleh buat dua-dua. Okay, kalau tak ada soalan, saya nak masuk kepada Go E-commerce dulu. Cara nak daftar Go E-commerce dalam MDEC punya sistem. Okay. Sekejap, saya buka saya punya slide yang pertama ni. Go E-commerce. Okay. Baik, Go E-commerce nak register guna dia punya link kat bawah ni. Go E-commerce. Okay, kalau nak buat sama-sama pun boleh. Okay, bila you search Go E-commerce, pastikan dia punya appearance depan tu macam ni lah. Keluar gambar ni. Okay, so oleh kerana kita first time nak register, so you kena register your account here. Tak boleh login lagi lah. Dia register bawah ni dulu. Okay, nanti dia akan keluar paparan macam ni. So masukkanlah identity card berapa, username, your email, password dan itu saja rasanya. Isi je benda ni. Alright, so yang bawah ni kena select student at TVET or university. Jangan select yang S Micro Entrepreneur SME sebab nanti you tak jumpa kelas saya. So make sure daftar under student at TVET University. So yang bawah ni you accept lah semua-semua. So tekan register. Okay, bila dah tekan register tu, ini saya ambil contoh yang saya register nama husband saya lah. Nama saya dah tak boleh guna, so saya guna nama dia lah. Okay, bila dia dah register, dia ada satu paparan macam you punya profile. Okay. Profile kalau you nampak belakang ni, sebenarnya nak klik belakang ni, dia ada belakang ni, profile yang macam rumah ni. So you tekan profile you, lepas tu you kena isi profile tu dulu, lepas tu nanti you akan jumpa kelas detail dekat tempat profile tu lah. Kelas detail tu nanti you kena type of institution, yang ni lah IHL, lepas tu letakkan nama UiTM, institution list. Dia mesti akan keluar UiTM sebab UiTM dah berdaftar dengan MDEC. Okay, pilih state Perak, nama universiti pun mestilah daripada Seri Iskandar. Okay, address pun letaklah address Seri Iskandar ni. Okay, description of institution daripada Perak lah. Postcode mesti betul. Okay, so study details ni you kena pilih level study, bachelor degree, lecturer name ni kalau you dah isi atas ni, dia akan jumpa nama saya bawah ni, lecturer's name. Okay, kalau you tak jumpa, bagi tahu saya. Mungkin you ada tersalah isi ke apa ke. Okay, study status, part time, course name pun dia akan automatic keluar ENT 530 sebab saya telah pun daftar kelas ENT 530 pada tahun ni lah. Okay, kalau tahun depan saya kena register lagi sekali. Okay, ini adalah subjek, name, principle of entrepreneurship. Ini kelas kita lah, ABA 2433A. Okay, bila you dah masukkan maklumat ni nanti, banyak lagi bawah-bawah dia sebenarnya akan ada month enrolling the subject. You pilih yang ni, you kena pilih bulan berapa itu, bulan 10 kan. Pilih bulan 10 ni bulan Mac semester lepas. Okay, year enrolling 2021. Okay, apa lagi ni tak payah, leadership tak payah. Expected to complete study 2022. Okay, expected to complete expected month bulan 2 lah. You habis study bulan 2. Okay, related to study field, pilih yes, lepas tu submit. Okay, bila you dah submit nanti bagi tahu saya sebab saya kena approve you punya registration.
Okay, once saya dah approve dan saya at the same time saya kena generate e-certificate. So nanti you akan dapat macam ni lah, certificate of completion level 1. Level 1 baru, dia banyak level sebenarnya, tapi registration adalah level yang paling bawah lah, iaitu level 1, Go Digital. Okay, ni e-certificate yang you perlu masukkan dalam report. Okay, saya ingatkan kembali, bila dah register bagi tahu saya. Kalau saya tak approve, you takkan dapat e-certificate ni. Kena saya approve dulu. Okay, baru akan dapat. Ada soalan berkenaan dengan Go e-commerce? Senang je. Yang ni slide nanti saya akan bagilah. Follow balik step tu. Ada soalan Go e-commerce? Tak ada, madam. Tak ada nanti kalau dah buat boleh baru tahulah. Ada benda-benda yang tak terjadi ke, tak keluar sertifikat ke, boleh bagi tahu siap-siap. Okay. Right, so sekarang ni kita dah tengok pasal e-certificate. Right, yang kedua saya nak kita pergi kepada creating Facebook page. Okay, saya tak akan go through lebih lanjut pasal benda ni. Mungkin ada yang dah ada, tapi dia ada step dia. So you follow saja step tu lah. Kalau kita nak buat sekarang mengambil masa pula sebab kita nak pergi banyak lagi agenda. Tetapi cara untuk create kita punya Facebook page tu ada dia punya step dalam kalau you perasan saya ada share slide daripada MDEC, iaitu yang ni lah. Ada 3 ke 4 slide daripada MDEC. Okay, cara nak register Facebook page. Okay, kita ada dia punya step lah. Okay, the first thing, mesti you memang pernah dengar pun Facebook. You memang dah, saya percaya most of people dekat Malaysia ni ada Facebook, dan Malaysia adalah pengguna paling ramai Facebook. Okay, so Facebook ini kalau kita tengok dia boleh dibahagikan kepada 3 kategori. Profile, iaitu individual. Yang kita ada, personal. Okay, kita ada yang berbentuk group. Kita join group masak apa hari ni, masak apa tak jadi hari ni, suami masak apa hari ni, grup-grup grup admin HEA, admin HEP, grup pensyarah FPP, ada grup. Okay, kalau yang kita punya personal itu individual, so kita ada interest group, and the last one kita ada page. So kita akan create yang ni lah, yang page ni, for businesses or organisation. But tak dinafikan juga ada orang yang menggunakan individuals Facebook untuk berniaga. Ada juga yang buat dalam bentuk group. Okay, group Farm Fresh, susu Farm Fresh Seri Iskandar, dia buat group tu sebab nanti kalau dia ada update stok dan sebagainya, dia letak dalam group tu. Dulu group ni sangat popular ataupun sering kali digunakan sebelum hadir group WhatsApp. Waktu saya study dulu, grup Facebook ni lah, buat grup kelas, buat grup presentation dan sebagainya, buat dalam Facebook. Sebab tu je medium yang ada, nak kumpul ramai-ramai. Tapi sekarang kita ada medium grup yang lain, iaitu kita ada Telegram, kita ada WhatsApp, yang mana benda tu lebih menyenangkan, yang berbentuk communication two way ni lebih practical berbanding yang kita kena buka Facebook dan sebagainya kan. So benda yang selalu kita buat. Okay, so tetapi dalam Facebook masih ada lagi lah yang berbentuk group ni. Okay, so apa benefit dan juga weaknesses kalau kita ada individual punya Facebook? Senang. Dia punya benefit nak add friends. Okay. Yang dulu-dulu waktu sekolah dulu dah lama tak jumpa, tiba-tiba jumpa dalam Facebook. Muka dah lain, nama macam kenal. Tengok dekat dia punya biodata tu, dia punya dia punya description semua tu. Sekolah sama ni, tahun yang sama, batch yang sama, rupa-rupanya si Ayu tu. Dan benefit yang kedua, updates on Facebook profile. Kita senang untuk kita update, post je dalam kita punya Facebook individual.
Okay, tetapi dia ada kelemahan lah. Dia hanya accept 5,000 friends sahaja. Yang lebih tak boleh. You kena kick dulu beberapa orang baru boleh masukkan kawan-kawan. Ada seorang kawan saya, dia memang aktif menggunakan Facebook untuk dia punya perniagaan. So dia yang mana yang dia rasa macam kawan-kawan yang mendatangkan negative vibe kepada dia. Okay, negative vibe contohnya suka cakap benda yang tak penting ke, tak bagus ke, so dia remove. Waktu mula-mula kejadian di Facebook ni, ramai orang yang bila orang add je approve, tak kenal pun approve. Tapi bila dah meningkat dewasa ni, okay, siapa yang add kita tapis dulu. Siapa yang mana yang dah masuk dalam friend list, kita tapis lagi. Ni tak kenal ni. Sebab kita ada sesuatu, kita nak menjalankan bisnes, so kita nak mencapai limit 5,000 ni. So bila dah tak muat, kita buat macam tu lah, kita tapis balik. Ni zaman bila add ni tak kenal lah, remove. So kita bawa masuk orang-orang baru. Okay, dalam kita punya Facebook. Okay. Post can only reach up to 5% of friend. Bila kita lepaskan sesuatu post, contoh punya anak tentang bisnes kita lah, dia hanya dia punya percentage that will reach audience 5% saja. Yelah, dalam kita punya senarai kawan pun ada 5,000. So bukan semua 5,000 kawan punya post akan appear dekat kita punya wall. Termasuklah apa yang kita post tu lah. 5% tadi tu akan capai daripada 5,000 tu 5% saja yang dapat apa yang kita sampaikan pada hari tu, apa yang kita nak bagi tahu ataupun apa yang kita nak jual pada hari tu yang kita post tu lah. Itu kelemahan untuk individual punya Facebook. Berbanding dengan group ni pula, kebaikan dia kita senang untuk share thoughts. Kita nak dapatkan pandangan ke, contohlah kita join group pressure cooker, Philip. Okay. So bila kita ada masalah, kenapa ni pressure cooker kita ni keluar asap terlalu banyak ke apa ke, boleh tanya dalam kita punya group. Benefit ni macam tu lah. Senang nak dapatkan thought, ideas, activities. Dia senang dapat feedback. Okay, interact with the group members. Tanyalah apa-apa dalam group tu. Masak apa hari ni, cakaplah hari ni masak lauk macam ni, apa resepinya. Memang ramai yang akan reply. Okay, weaknesses dia pula, interest group are not popular. Sekarang lah dia tak berapa nak popular dah. Sebabnya kita tak boleh sewenang-wenangnya nak add orang. Okay, ada orang yang macam invited kita untuk like page dia. Ada orang rasa benda tu macam mengganggu. Awkwardnya tiba-tiba nak join group, tiba-tiba paksa-paksa orang nak join group. Okay, post can only reach group member. So apa yang kita post dalam group tu, hanya group tu lah yang dapat info. Kalau orang yang tak join group tu tak dapat apa-apa. Lagi-lagi kalau group kita itu adalah private group. Yang mana bila nak join, kena dapatkan permission dan sebagainya. Itu kalau group yang berbentuk private lah. Mungkin dia jual barang-barang dalam tu adalah barang-barang yang limited edition, hanya orang yang betul-betul berminat saja yang boleh beli barang yang tersebut. Okay, tu group. Kalau yang page ni, yang memang digunakan untuk tujuan businesses ataupun untuk membentuk sesebuah organisation, kebaikan dia, create content and advertisement on, kita boleh create content and advertisement on Facebook. So dia dah dikenali sebagai Facebook page yang mana memang dibenarkan untuk kita buat advertisement, untuk kita berniaga. Okay, so dia another one, dia ada targeted advertisement. Bila kita ada Facebook page, kita bukan nak bagi semua orang tengok page kita. Dia ada targeted. Nanti you kena isi info dalam tu. Siapa you punya target market. Okay. Access to Facebook Insight for Statistics. So daripada Facebook page ni juga kita boleh baca berapa banyak kita punya Facebook tu reach our audience, berapa banyak Facebook kita dibuka ataupun mendapat review daripada audience. Kita boleh monitor. Okay, tapi dia pun ada kelemahan dia. Irrelevant advertisement will annoy your audience.
Kalau kita post benda-benda yang tak sepatutnya ke, nak mengulas pasal politik ke, yang tak berkaitan ke, so dia senang untuk people will unfollow your Facebook page. Okay, another one, the content of privacy concern, dan post can only reach followers. Sama jugalah, orang yang follow saja, sama juga dalam interest group, orang yang follow saja, orang yang tak follow dia tak akan dapat informasi tersebut. So ini adalah 3 jenis Facebook. Okay, secara generalnya lah. I also believe that all of you pun memang dah tahu dah tentang kehadiran tiga jenis Facebook ini. Okay, ni adalah cara untuk create Facebook page. Saya tak akan go through details. Nanti you boleh tengok step ni lah. Okay, kena create page lah. Kalau you tengok dekat you punya Facebook personal tu, ada satu bahagian tepi. You tengok ada nak create Facebook page. So you kena masukkan beberapa detail, masukkan picture that relevant with your product or service. Okay, kena upload cover page yang ataupun cover foto yang ada kat belakang kita tu. Okay, kena pilih benda yang atraktif, benda yang berkaitan. Okay. So dekat you punya about ataupun kita punya biodata tu, you boleh letakkanlah description of your product, you punya kena mention you have two admin ke. So ada juga student yang cakap, puan kita kan tak jual produk ni, so nanti ada orang PM dia. Okay, nak beli. Okay, so dekat about ni lah you boleh masukkan this page is only for educational purpose for subject ENT 530. So bila orang tahu, ni dia orang buat pembelajaran je, bukan jual betul-betul pun. So letakkanlah sedikit nota kecil. Okay, supaya orang tak terkeliru lah. Memang ada pun. Sem lepas lagi ramai puan, macam mana ni orang nak beli ni? So saya kena tutup ni saya punya Facebook page ni. So saya kata tak apalah, saya pun dah go through your punya assignment, dah bagi markah semua, tutuplah semua. Okay, tapi ada juga Facebook page yang you boleh sebagai private, tapi kalau private tu nanti bila kawan-kawan nak like, nak tambahkan markah you all nanti, nak kena like dan sebagainya, susah pula. So tak apa, bagi dia public dulu. At the end of our semester, you boleh delete terus lah Facebook tu. Okay, so kita ada lagi, kena letakkan website, email, phone number dan sebagainya. Dan banyaklah beberapa dia punya step kat sini. Alright, so you boleh follow. Nanti saya kongsikan juga kita punya ni. Alright, so ni adalah tips untuk namakan Facebook page. Sama ada nak gunakan nama sendiri, nama partners dengan you punya partners, ataupun you nak gunakan nama brand, it's up to you. Boleh je mana-mana. Use company name or brand. And another one, use a general name. For entrepreneurs who sell other people's product as agent. Okay, let's say dia adalah agent jual Sabela. So dia kena gunakanlah word Sabela tu. Okay, so dia kena gunakan general name sebab dia adalah agent. They can use a general name as branding. Trust will be built over time through purchases. So bila you gunakan nama you punya brand tu, so bila orang search, dia terus boleh nampak you punya nama lah. Kalau you menggunakan nama you sendiri, orang pun bila orang search, takkan nak search nama you. Kalau dia dah tahu you memang menjual produk tersebut, tak apalah. Kalau orang yang baru nak membeli barang yang tersebut, tapi bila dia search Sabela, hanya orang yang menggunakan nama Sabela tu je lah. Okay. Ataupun nak gunakan product name, nak menggunakan tudung anti kedut, bolehlah letakkan. Ataupun dia nak create a unique URL for your Facebook. Ada orang menggunakan nama ni, menggunakan nama-nama yang pelbagai. Ada orang yang menggunakan unique URL. Dia punya URL tu belakang tu dia letakkan nama, slash ada nama dia. Okay. The URL is important for Google SEO, search engine. Bila orang search kita punya search keyword dekat Google tu, Google Browse, dia senang nak jumpa kita punya page kalau kita menggunakan URL. Okay.
The number of likes must be more than 25 to change the URL. Jadi syarat dia lah kalau nak buat URL ini yang ada nama you dekat belakang link tu, link Facebook, kenalah like melebihi 25 baru boleh tukar. Kalau tidak, kalau tak cukup 25, better you guna je lah 1, 2, 3 ni. Okay. So ini adalah sampel Facebook yang ada dekat kita punya Facebook yang membuat bisnes lah. Contoh food and beverage, dia letakkan nama nasi lemak ayam rendang. Dia punya cover page belakang tu. So dia nama dia punya Facebook tu My Burger Lab. So tengok gambar, dia punya gambar cover page belakang ni memang memainkan peranan yang penting. Sebab dia attract kita punya tengok je, terliur. Food and beverage punya business mestilah gambar-gambar yang terliur lah. Okay, so ini adalah contoh. Kalau tengok business info dia complete. Dia punya contact details pun complete. Story pun complete. So you kena buat macam ni lah. Okay, ini adalah food and beverage. Dari segi fashion pula, contoh tudung people. So dia punya gambar belakang pun melibatkan dia punya produk-produk yang ada dalam tudung people. Tudung people dia punya main produk adalah tudung lah. Okay, kita tengok dia punya details bawah ni, contact details, about ni. Okay, ini adalah fashion. Kalau health and beauty, macam ni. Effira lips. Okay, lipstick. Effira Cosmetic. Ni contohnya lah. Ni apa? Ni adalah dari segi services. Kalau dia contohnya kalau dia menyediakan delivery service. Dia sebenarnya Facebook page ni bila kita nak attract kita punya customer tu, jangan biar mereka menggunakan mata untuk menilai. So dia tak perlu nak baca. Sebelum dia nak baca pada benda kat bawah ni, info-info kat bawah ni, dia dah nampak dah siap-siap gambar ni, dia dah tahu dah. Oh, ni yang dia jual. So kena, sebab tu saya kata pilih grafik yang elok. Okay, grafik yang elok tu, the first one janganlah tiru ambil contoh ambil orang lain punya gambar. Janganlah guna gambar yang original yang mana you boleh edit sedikit-sedikit. Okay, kalau you ambil terus daripada Google, itu nampak macam you copy paste. You dah menggunakan hak orang lain. So gambar tu, you ambil gambar yang your own gambar. So you edit lah menggunakan banyak software yang ada kat luar sana kan. Letakkan nama company you dan sebagainya, make it as your graphic, your own image. So jangan terus ambil daripada Google dan sebagainya. Okay. Apa lagi? Alright, sekejap. Kecilkan sikit. Okay, itu berkenaan dengan Facebook. Okay, boleh tak create Facebook page lepas ni? Boleh? Siapa dah ada Facebook page? Angkat tangan sikit. Saya. Oh, ramai. Yang dah ada ni advantage lah. Alright, kalau yang dah ada, nanti mesti akan ada orang yang bertanya, Madam, boleh ke kalau kita nak gunakan produk yang kami dah buat, kami dah pun jual, guna Facebook page yang sedia ada? Okay, jawapan saya boleh, tapi saya nak posting yang current. Bermaksud yang sekarang lah. Dia tak boleh lah pakai post yang bulan 3 hari tu, bulan 5 hari tu, tak boleh. Tu invalid. So kalau you guna yang bulan 12 ni sampai bulan 1 nanti, bulan 2 nanti, yang tu boleh dikira. Saya akan tengoklah date you post tu. Kalau you ambil yang belakang-belakang punya, so dia tak dikira lah. Okay, boleh je nak guna yang sedia ada. Baik, itu pasal Facebook. Dah create Facebook tadi. Mana pula? Bila dah create Facebook. Alright. So sekarang ni saya nak terangkan tentang post.
ataupun kita punya copywriting. Teaser post ni tak perlu nak detail sangat lah sebab teaser adalah benda yang sebelum you nak perkenalkan barangan you tu, you buat teaser dulu. Supaya orang tertanya-tanya. Macam you katalah akan datang, nantikan. So you ambil lah CP-CP gambar ke apa, nantikan kemunculan tudung yang diminati ramai. Okay, itu adalah bentuk teaser. Okay, so teaser ni tak perlu nak bincang details sebab dia adalah something yang introducing your first product tu lah. Okay, ada orang akan meletakkan tarikh di countdown. Okay, hari ni bulan 18, 24 hari bulan something big will happen. Dia post macam tu pun dikira sebagai teaser. So teaser pun you boleh letakkan gambar ataupun you letakkan gambar yang gambar tapi perkataan pun boleh juga. Tu saya kata tadi, you kena ada search sikit dekat internet apps yang ada untuk kita editing. Canva pun boleh guna sebenarnya. Canva kan ada poster-poster tu, yang tu pun boleh pakai juga. Menarik sebenarnya menggunakan Canva. You boleh gunakan template daripada Canva tapi kontennya itu adalah daripada kita sendirilah. Okay. So saya nak masuk kepada bahagian yang sangat penting dalam kita punya portfolio Facebook ni, iaitu copywriting. Okay, copywriting can be divided into two, hard sell dan juga soft sell. So kita akan tengok apa yang membezakan hard sell and soft sell, apa formula yang ada dalam hard sell dan juga soft sell. Formula ini perlu ada, wajib ada dalam kita punya copywriting. Because of what? When I'm reading your copywriting, I will give mark according to the formula. Tak ada formula tu, reduce sikit lah markah. Itu yang terkandung dalam rubrik. Tak ikut formula, ni range markah dia. Walaupun lah dia punya likes dah beratus ke. Okay. Alright, so nanti kejap saya buka mana copywriting. Okay, so ini pun slide daripada MDEC kita guna. Okay, so copywriting ini, sorry. Okay, in order to create copywriting, the first thing you need to do adalah kena buat research dulu. Okay, sebelum buat research, kena tahu dululah apa itu copywriting. Copywriting ini dia berbentuk words yang mana kita selalu guna pakai dia untuk attract audience. Ada audience yang hanya baca dia punya perkataan atas je, tapi dia tak continue ke bawah. Mungkin sebab dia punya highlight tu, perkataan di atas tu tak menarik. So dia tidak mengajak kita punya audience untuk go through the second or the third sampailah ayat yang terakhir. Okay, so penting untuk kita belajar copywriting tu lah. So before we are doing our copywriting, the first thing, do a research first. Okay, so research ini you boleh dapatkan sedikit informasi tentang you punya audience, tentang trend sekarang. Okay, melalui the first one, observation. You boleh going to market, shop or business premise. So sekarang ni you duduk kat tempat, you buat observation. Contohlah you pergi dekat Tesco ke, so you nampak, okay sekarang ni Christmas. Okay, so orang ramai yang beragama Kristian beli barang-barangan macam baju yang bertemakan Christmas, warna yang bertemakan Christmas, ceria dan sebagainya. Trend sekarang sebab tengah seasonal Christmas dan juga tengah cuti sekolah. Okay, so you boleh observe lah apa yang mereka beli. Okay, siapa yang datang kepada tempat tersebut. Okay, observation. And another one from forums and Facebook page. You boleh search dekat internet, forum-forum yang terdapat dalam search engine. So melalui forum-forum ni,
kita boleh recognize problem, issue, current trend. Language, identify language style, mimic of the language, macam mana cara orang buat writing, macam mana orang tulis dalam forum, kita boleh recognize. Okay, seterusnya adalah keywords in blog. Kita buat research melalui dalam blog apa perkataan-perkataan yang selalu orang guna pakai. Mungkin kalau you jual suplemen, dia jumpa blog yang jual suplemen, banyak perkataan dia adalah mengurangkan, menyihatkan, mengehatkan, limit your sugar intake contoh. So itu adalah keyword-keyword yang terdapat dalam orang yang jual suplemen. Kalau orang jual tudung, mungkin keyword dia menyenangkan, keyword dia selesa, comfortable, keyword dia kecantikan. Okay, atau dengan kaedah research teknik yang lain iaitu survey. Buat survey lah. Nak tahu market trend ke apa ke, boleh dapatkan survey-survey melalui beberapa kaedah. Melalui email, melalui ataupun you nak dapatkan information tentang price, semasa, harga berapa dan sebagainya lah, boleh buat survey. Okay. Alright, so bila kita dah buat research, kita akan dapat beberapa knowledge lah tentang kita punya produk, tentang market sekarang, tentang cara penulisan dan sebagainya. Okay, kenapa penting untuk kita buat copywriting? Okay, the first one of course untuk kita attract prospect. Kalaulah kawan-kawan dah tahu dah kita berniaga apa. So takkan kita nak jual produk kat kawan-kawan je kan? Kat kawan tempat kerja, saudara mara je. So kita kena attract someone yang bukan berada di comfort zone kita. Bukan yang mengenali kita pun. So kita memerlukan copywriting yang sangat berkesan. Okay. Tujuan lain untuk convince, untuk urge reader to take action, untuk meyakinkan orang beli produk dengan kita. Bila orang tak kenal kita bagi kenal dan kita nak tarik dia punya kepercayaan untuk beli kita punya produk. Okay, apa lagi untuk create brand awareness. Pun sama melalui copywriting. Copywriting selain daripada kita menjual barang, kita juga bagi info kepada orang lain. Okay, apa lagi untuk convince prospect to purchase your product, of course lah. Niaga kan, mesti nak suruh orang beli barang. So salah satunya melalui copywriting. Prospect will be able to understand the message. So dalam copywriting sebab tu kena ada formula supaya bila orang baca line by line, they got the information and will attract their attention to buy to purchase the product from you. Okay. Seterusnya, apa elemen yang perlu ada dalam copywriting? Bukan saja nak follow formula. Kita kena tahu dulu dalam copywriting ada beberapa elemen. Readers, aim dan juga features. Okay, setiap elemen ini dia ada subsidiaries. Dia berapa orang panggil tu? Bergabung. Bila readers bergabung dengan aim, apa yang kita nak adalah desire customer reaction. Bila readers bergabung dengan features, apa yang perlu kita lakukan? Kita kena dapatkan benefit of our product. Readers ni siapa? Target audience lah. Siapa yang kita nak approach, kita punya potential customer. Okay, what are their likes, priorities, worries and dreams? So, we need to say that we need to know our target audience. What are the likes and don't? Apa yang mereka suka, apa yang mereka tak suka, apa yang menjadi kebimbangan. Macam mana nak selesaikan masalah diorang? Okay, sebab melalui benda tu, bila kita kenal kita punya customer, kita boleh tulis kita punya copywriting dengan berkesan lah. Okay.
features ni of course lah kita punya produk punya description ataupun service punya description. Apa yang menyebabkan produk kita ini ada unique characteristic. Okay. Aim ini adalah apa yang kita aim untuk copywriting tersebut lah. Sama ada copywriting tersebut nak menceritakan tentang produk ataupun copywriting tersebut nak menceritakan tentang daily life. Lepas tu at the end baru masuk kepada produk. Aim kita bagaimana. Okay, so bila kita punya subsidiaries ini, readers combine dengan aim, bermaksud kita kena cari desired customer reaction. What do we want people to do, think or feel when they read the copywriting? Okay, kita kena letakkan diri kita sebagai reader, kita kena aim untuk apa? Bila orang baca copywriting, apa sebenarnya yang dia dapat? Okay, contoh subsidiary lain, aim combine dengan features, dia akan membentuk strategi. Okay, contoh strategi, you kena letakkan which features, benefit are most important to be highlight. Bila kita jual satu produk, kita tahu kekuatan produk kita ada banyak. Tapi mana satu nak ditonjolkan. Tak boleh dalam satu copywriting semua nak masukkan kebaikan vitamin C tu. Tak boleh lah. Semua nak masukkan tentang keunikan nasi goreng kampung. So kita kena strategi kita one by one lah. Okay. So, apa lagi? Readers combine dengan features, benefit. You kena cerita tentang in order to grab the attention, in order to give the customer know about your product. So you kena mention about benefit of your product. Okay. Alright, ni penerangan tentang tadi lah. Alright. So, another element dalam copywriting, selain daripada aim, features dan juga target customer tadi tu, kita kena faham that our audience, they have a different background, different interests, different biodata, different location. Okay, so kita boleh kategorikan dia sebagai geolocation, demographic, behavioral, sociographic, psychography. So benda ni kita dah study dah dulu ada dalam kelas kita. Cuma dalam ini ditambah satu lagi iaitu sociography. Geolocation ini bermaksud location kita punya business, address, kawasan rural ke, kawasan city ke. Kalau kita nak jual, contoh nak jual iPhone, adakah kita boleh target orang yang berada di Ulu Tembeling, tak ada rangkaian yang kurang network coverage dan sebagainya? Isilah tak kan. So kita akan jual pada orang yang berada di bandar yang ada rangkaian 5G, 4G. Okay, so kita kena tahu kita punya target audience itu berada di mana. Okay, dia another one adalah berkaitan dengan demografi. Biodata of our target market. Gender, female ke, male ke, umur berapa, marital status dah berkahwin ke tidak. Kalau kita jual paste, apa biasa jual paste tu, asam pedas. Takkanlah target audience kita yang berumur 15 hingga 18. Mestilah target kita mak-mak yang berumur 30 sampai 40. Bukan nak kata orang mak yang umur 25 tu, yang berkahwin umur 25 tak boleh beli. Tapi biasanya orang yang belum boleh kahwin ni dia rajin. Nak tunjuk skill kat suami kan, masak hari-hari, air tangan. Bila dah anak satu pun rajin lagi. Dan masuk anak kedua kurang sikit, dan masuk anak ketiga malas. So dia akan cari benda yang menyenangkan lah. Benda yang membantu dia masak senang, kemas rumah senang. So kita kena faham lah kita punya audience tu, demografik dia. Kita jual produk tu terhadap siapa? Tak boleh jual satu produk umum kepada semua. Tak boleh. Okay. Dari segi income-nya, dari segi language-nya, so you boleh masukkan dalam you punya target audience. Okay. Dari segi behavioral dia punya sikap dia.
Dia adalah seorang yang loyal kepada sesuatu barang ke. Biasanya orang yang loyal kepada satu barang ini dia adalah kategori baby boomers, senior citizen. Bila dia dah suka pada satu barang, yang tu je lah barang yang dia nak. Dia tak nak dah benda lain. Kalau dia kata Allah apa yang kat Melaka dicaluk dengan apa? Contoh belacan. Kalau dia kata dia nak belacan Melaka je lah. Tempat lain dah tak nak dah. Tak naknya beli belacan dekat Perak, tak nak. Nak hak Melaka. Biasanya baby boomers, senior citizen. Tok-tok kita ke, mak-mak kita ke, so dia adalah seorang yang loyal. Okay, readiness to make a purchase dan juga seorang yang bila ada produk-produk yang dekat luar sana, dia sikap dia memang seorang yang suka mencuba. Benda-benda yang baru. Orang kata ada buka restoran baru dekat Botol Gigi konon lah, contohlah Tom Yum. So dia akan rasa macam kena cuba ni. Okay, so dia readiness to make a purchase. Sociographic pula adalah people who like your page, photo, post, comment. Dia seorang yang suka bersosial. Bila you post something ni, dia tak lari daripada orang yang akan like, yang akan comment. Wah, cantiknya. Launch produk baru ke. Dia akan give feedback. Apa saja yang kita post dalam Facebook, dia adalah orang yang like, yang comment. Okay, so dia adalah seorang yang sociographic. Okay, psychographic pula adalah interest, attitude, values and personality of your audience. So dia ni kadang-kadang dia punya karakter, dia punya attitude, tak suka benda yang melengahkan. Dia punya attitude lah, dia punya interest, dia suka pada benda-benda yang manis. Okay, so dia behavioral dengan psychography ini adalah benda yang lebih kurang. Tapi psychography lebih kepada diri individu. Behavioral dia adalah berbentuk sekumpulan manusia. Macam itulah. Okay. Alright, so seterusnya ni contoh copywriting element, profiling example based on business niche. Ni yang berdasarkan yang kita bincangkan tadi itulah. Okay, kalau kita jual food and beverage, siapa? Kita jual dekat Penang. So age-nya youth. Kita pilih youth. Gender, male and female, dua-dua dipilih. Okay, location dia, occupation, behavioral, sociographic, psychographic, semua dia nyatakan. So meaning to say that these people, this entrepreneur really knows their audience. Ini adalah dia punya targeted. Termasuklah health and beauty. Contoh matte lipstick. Dia pilih orang yang berumur 24 sehingga 40. Kenapa 24 sehingga 40? Ini adalah umur orang bekerja. Yang berumur 40 ke atas pakai je lipstick pergi kerja. Tapi tak banyak lah choice dia. Adalah sebatang, 2 batang. Ahad tu lah pakai sampailah lepeh. Orang yang berumur dalam ni, tengoklah dalam dia punya handbag ada 2-3 batang. Tak pantang jumpa yang cantik. Beli. Female lah terutamanya. Male pun ada juga beli. Tapi kita punya fokus pada male. Locationnya di mana, kenapa dia pilih urban. Jarang orang yang duduk dekat Ulu Tembeling tadi tu pakai lipstick kan. So dia ada dia punya location. Okay, ni contoh untuk fashion, untuk service. Okay. Alright, so ini adalah elemen yang aim tadi tu. Yang kita ada aim, features dan juga apa lagi satu tadi? Aim, features, elemen tadi tu. Tapi ingat, aim, features, customer kan. So ini contoh untuk aim. Kalau kita buat copywriting, aim kita bagaimana? Kita nak increase sale ke? Kita nak build rapport ataupun perhubungan dengan kita punya customer. So kena ada tujuannya lah. Okay, kalau kita aim kita untuk increase sale, copywriting ni sedikit berbeza.
Kalau nak buat nak build rapport, nak build relationship juga berbeza. Okay. Ini adalah untuk features. Alright. Sedikit tips tentang copywriting. The first thing, you kena identify trend dulu. Pada waktu sekarang, apa yang menjadi fashion trend, teknologi trend, food trend, macam mana. Okay. Passion, the product or service that you choose should be something that you are passionate about. Bila you buat business, of course you will select the business that close to your heart ataupun menjadi sesuatu hobi pada you. Supaya ianya bila kita buat satu benda yang kita suka, dia akan buat secara rela. Macam itulah. Okay, contoh you minat fotografi, minat ambil gambar. So of course lah gambar-gambar yang you hasilkan cantik. Okay, kalau you minat fashion, you akan jual woman attire lah, apalah, makeup dan sebagainya. Okay, and another tips about the copywriting tentang life cycle. Okay, food and cosmetic have a short shelf life compared to the sport equipment or books. So bahan yang you pilih untuk you jual tu pun you kena tahu dia punya life cycle lah. Makanan terutamanya yang cepat basi. So apa strategi you? Okay. Features and design berkenaan dengan product description. Okay. And the most important thing adalah lebih baik kalau kita hasil ataupun kita jual satu produk tu, dia ada unique selling proposition, USP, atau dalam kata nama lain competitive advantage, atau dalam nama singkatan dia uniqueness. Sesuatu that will make your product different with others competitors. Apa yang membezakan you? Apa yang menyebabkan orang beli produk you? Mungkin the first one because of the quality material that you use. Contoh tudung tadi senang untuk dibentuk, iron pun sikit-sikit pun dah hilang. So quality. Macam kita beli tudung contoh, ada satu tudung yang saya pernah beli, iron banyak kali pun duk kedut duduk situ lah. Mungkin kualiti tudung tu tak berapa nak bagus. Memang tak beli dah. Lepas tu, okay, mungkin keunikan you datang daripada warranty. Some people will be attracted when you are giving them warranty that will assure about the safety. Bila kita selalu kalau warranty ni yang berkait dengan elektronik lah. Bila beli sesuatu barang, berapa tempoh masa warranty. Anything happen, 1-to-1. Tukar terus. 100%. So, kita sebagai customer akan rasa macam terjamin lah. Lebih-lebih lagi kalau produk tu kita beli secara online. Okay. After sales support. Ni ramai kalau yang mereka yang menjual suplemen, kosmetik, skincare, bila dah beli, di follow up. Macam mana Puan, guna kami punya skincare ni, okey ke set mutiara ni, contohlah nama dia set mutiara. Set mutiara ni dengan kulit Puan ada after sales support. Supaya customer tu akan rasa dihargai dan diambil berat. Okey. Apa lagi, banyak lagi lah dekat bawah ni. Mungkin payment method kita berbeza ke, senang untuk diguna pakai. Ada orang jual barangan berjenama. Dengan kelebihan boleh 5 kali bayar. So itu pun menarik minat juga. Daripada dia nak keluar serbuk 1,000 beli handbag tu, baiklah dia buat installment lah. Payment method dia installment, boleh bayar 7 kali. Tapi adalah dia punya terms and condition tu. Kena faham yang tu juga. Okay. Dan sebagainya lah, efficiency, durability, advantages, approval by certain agencies pun memainkan peranan yang penting. Elektronik biasanya sirim. Pastikan apa saja yang kita beli ada cap sirim. Handphone ada MCMC punya stiker. Skincare, suplemen ada KKM.
menyebabkan orang lagi attract untuk membeli dan rasa benda tu selamat untuk diguna pakai. Okay, ni penerangan sedikit lah tentang USP tadi yang saya mention. Okay. Alright. Dah habis pasal USP, saya nak cerita pasal copywriting hard sell menggunakan formula AIDCA. Okay, make sure that your copywriting must follow this formula. Ada A, okay, yang kita namakan sebagai attention. Okay, nak grab customer punya attention. Okay, bermaksud kita kena ada headline. Customer akan baca the first line, kita punya headline tu, kalau dia tertarik, benda tu menarik, barulah dia akan go through second line, third line dan sebagainya. Important for you to write panggil precise attract headline tadi tu lah. Okay, sebab headline ni the first sentence that captures the reader's eye. Dia capture kita punya mata. Sebab bila kita go through Facebook ataupun go through lain-lain punya social media pun, kita tak ada nak baca satu persatu. So kita akan roughly scroll. Tapi bila headline tu macam menarik, kita akan henti sebentar. Okay. If your headline is interesting, your potential customer will continue to read your copywriting or else they will just ignore. Kalau kita punya headline tu menarik, of course lah dia akan baca. Yang bawahnya kalau tak menarik, dia akan just leave ataupun ignore. The headline and the image that you use must be related. Headline dengan gambar yang you choose tu kena related. Dengan gambar cakap lain, headline cakap lain. Dia tak tally pula kat situ. Okay. An advertisement has 3 to 5 seconds to attract prospect attention. 3 hingga 5 second saat sahaja. So, penting untuk ada headline yang mantap lah orang panggil. Okay. Rule of thumb to create your headline adalah for you. You follow benda ni, insyaAllah lah headline dia tu memang bagus lah. Unik. Headline dia mestilah unik. Ultra specific. Tak boleh spesifik saja, kena ultra specific. Create urgency. Useful. Barulah boleh tarik people attention. Example dia bagi dekat tepi tu. Are you tired of ironing your shawl? Want to spend more time with your little ones? Dia main kita punya reverse psychology. Yelah mak-mak, nak tarik attention mak-mak. Of course lah kita sebagai mak memanglah kita nak ada spend time dengan anak ataupun yang tak ada anak lagi nak spend time dengan family. So inilah benda yang kita nak kena cari ni. So memang kita seorang yang nak kurangkan masa. So kita nak cari, kita dia akan grab attention kita bila dia kata are you tired of ironing your shawl? Of course lah. Want to spend more time with your little ones? Nak juga. So dia dah attract attention mak-mak. Okay. Apa lagi contoh? Last call, combo scrub is away. Sugar Rail, valid till 14 November only. Dia dah create apa? Urgency. Bila kita baca, dah tak lama ni. Contohlah 25 Disember. Dah tak lama ni. Tak beli kalau menyesal pula combo ni. Murah ni. Okay. Have you tried out siakap miangkau? Ni orang yang suka makan siap ni. This school holiday, bring your whole family to dine here. Kena pula. Sekarang musim cuti sekolah. Memang nak bawa anak-anak keluar dengan syarat mematuhi SOP lah. So, you pun memang peminat makanan Thai. Dah rasa macam ini tak pergi try. Okay. Online 4x4 pick-up service. Now operating in Perlis. So maybe sebelum ni kurang delivery service ni yang menggunakan 4x4. So mana yang beli barangan perabot ke apa ke boleh guna perkhidmatan dia. Dan sekarang pula dah ada dekat kawasan kita mungkin pada waktu tu. So ni pun akan grab attention. Okay.
So formula yang pertama adalah attention. Yang kedua adalah interest. Tadi baru nak tangkap customer masuk dalam kita punya page ataupun kita punya post. Sekarang ni kita nak sustain readers interest. Nak bagi dia berminat pula tentang kita punya produk. The introduction must be engaging. So kita kena tulis something yang boleh ikat kita punya customer. It can be in form of testimonial, boleh letakkan sedikit testimonial, story, statement from the authority or question. Okay. To support headline tadi tu dan juga untuk support gambar kita tu. Readers don't spend much time on a single post, photo or feed. They will scroll and scan. Memanglah kita baca pun tadi 3 hingga 5 second saja. So kita nak bagi dia berminat untuk beli. Tips dia adalah use short sentence, include emotional element. Highlight or bold the main words. State the benefit of your product or service combined with interesting photos. Okay, kita nak bagi mereka berminat dengan produk kita tapi menggunakan ayat-ayat yang pendek, ayat-ayat pertanyaan, yang kita bold, benefit dia. Contoh tadi, tudung tadi tu kan, ironless, fast free. Okay, nak bagi dia berminat tu kan. Kita mention benefit of our product. Ironless, fast free, Anya Instant is the Shawl Girls new invention. Made special for women who are always in a rush. Anya Instant is an absolute time saver. Kalau tak tertarik lagi tak tahulah tu. Okay, contoh tadi kosmetik tadi, when both scrub from Sugarelle is offered with a special price, you can save more. Dah dibesarkan save more. Orang memang suka perkataan yang save more, sales, discount, apa lagi, buy one free one, buy more get more discount. Itu semua boleh menarik orang untuk membeli. Okay, let's taste some amazing dishes from Feza kitchen. You will definitely come back for more. Bermaksud kalau orang dah come back ataupun datang banyak kali, sedap dah tu. Dan seterusnya lah, iaitu yang 4x4 tadi. Okay, interest. Okay, formula yang ketiga adalah desire. You need to make reader want your product or service. Kita kena membuat mereka tu nak produk kita. So kita kena letakkan some benefit, advantage of the product. Termasuklah ciri-ciri produk kita tu. Okay, boleh menggunakan FAB formula ni. Features, advantage, benefit. Okay, example dekat tepi tu dia kata Anya Instant tadi tu, dia cerita pasal benefit dia, made from iron free Korean cotton and lycra, cooling and thin. Ada tudung yang kita pakai, dia kedap udara mungkin ataupun dia tak serap peluh, panas. Okay, so dia dah letakkan cooling and thin. So seronok lah orang nak beli. 13 natural colour patterns. Banyak tu 13 nak kena pilih tu. Fast free, come with side plates, creating drags. Dia punya hak hujung-hujung ni, dia dijahit dengan kemas lah. Okay, so bila kita dah letakkan elemen ataupun formula desire ni, kita dah pun menyebabkan pembaca nak membeli. Okay, yang keempat adalah conviction. Alright. So conviction ini expert statement or endorsement from renowned organisation. Kita letakkan something yang statement daripada orang lain. Okay. Fact and figures related to your product such as the number of people using the product. Contohlah, daripada 10 yang guna produk you ni, 9 cakap berpuas hati. Something that we make orang tu belief of your product. Dia percaya. Daripada testimonial pun you boleh letakkan dalam conviction ni lah. Okay. Contoh yang dekat tepi ni. Apa lagi? Contoh apa lagi? Contoh. The combo is only available till 4th November. Save more, grab more. Ni pun sama jugalah. Okay.
Last but not least adalah A, action. So ni adalah penting. Bila customer nak beli, what should they do? Okay, call to action means that you need to put all the details of your business lah, saya kata business lah untuk mereka beli. Kalau ada WhatsApp number, letaklah contact WhatsApp number. Sebab sekarang pun memang ada link. Tak perlu nak save number tu, klik kepada link tu dan terus masuk pada ni WhatsApp. So kita memudahkan. Kalau kita menyusahkan, lagilah customer lari. Sebab dia orang tak apa, dia orang ada choices lain. So kita ni as a entrepreneur kena bersaing dengan orang lain. So mudahkan. Okay. Ataupun kalau ada website, letakkan nombor website, letakkan link website. Contoh apa lagi? Download for free kalau you buat e-book dan sebagainya. Okay. So ada sedikit tips dekat bawah tu. Means that yang terakhir ni adalah something that you need to provide to your customer for them to get your product. Okay. So kalau you follow Aika punya formula ni dalam you punya copywriting, terutamanya dalam hard sell. Okay, insyaAllah report you tu, you punya post tu akan banyaklah markahnya. Sebab selalunya bila saya baca balik student punya copywriting ni dalam dia punya post kat Facebook, ramai yang tak follow Aika ni. Yang dia follow 16 like, 16 post, Aika lupa nak follow. So markah reduce sikit lah. Penting untuk kita follow Aika. Okay. Ini contoh. Dia dah combine formula Aika. Contoh kalau you buat fashion tadi tu. So kita ada attention, nak grab attention, mom attention. So kita ada interest, kita dah menyebabkan orang berminat. So ni adalah desire, orang nak dapatkan produk. Ini adalah conviction, menyebabkan orang lagi-lagi nak dapatkan produk you. Ini adalah action. At last mesti kena ada action. Okay, ini adalah untuk hard sell. Okay, ini contoh untuk food and beverage, kita ada service. Ni untuk fashion, health and beauty. Contoh-contoh yang ada dalam social media. Okay. Gambar-gambar yang mereka guna pakai. Nak letakkan video pun boleh. Okay. Alright. So, another things yang you boleh masukkan dalam you punya copywriting adalah emotion. Style and emotional triggers. Okay. Kadang-kadang bila kita buat copywriting ni, dia bermain dengan emosi. Kan? Macam tadi tu pun dia bermain dengan emosi dah. Bila dia kata want to spend time more with your children, tu pun dah bermain dengan emosi dah. Ada orang guna emosi sedih. Ada orang guna emosi gembira. Ada orang guna positif, negatif. Boleh guna pakai dalam dia punya copywriting. Okay. Contoh, positive emotion, joy. How does your product bring happiness to its user? Bila pakai tudung you je, dia rasa macam produknya, dia rasa macam nampak cantik. Tak adalah pakai tudung Neelofa nampak macam Neelofa, tapi nampak kemas, terletak di kepala. Tu pun menyebabkan orang rasa joy, suka. Trust, inspiration. Kalau negatif tu fear, guilt, problem, competition dan sebagainya. Boleh masukkan juga elemen emotional inilah. Okay. Ni contoh kalau yang nak gunakan elemen emotion dalam Aika. Okay. Yang berbentuk individual motivation. You can achieve it all with the right shawl. You boleh menjadi seorang yang meningkatkan keterampilan diri, meningkatkan kebolehan diri dengan memilih shawl yang bagus. So dia tarik attention customer menggunakan individual motivation. So emosi yang meningkatkan spiritual, meningkatkan motivasi. Okay, dari segi apa lagi? Interest, digunakan storytelling. Okay, nak menarik perhatian, nak menggunakan formula yang kedua iaitu interest, nak suruh customer berminat dengan produk tersebut, dia bagi
storytelling. Ana, a busy working mom, get ready for work with tudung Hana. Okay. Dan sebagainya lah, you boleh go through one by one dekat bawah ni menggunakan formula ICAR dan juga elemen emotional. Dan dibagi contoh-contoh lah untuk different product and services. Okay. Alright, itu tentang copywriting. Okay, tak masuk lagi kepada another one copywriting iaitu soft sell. Kalau tadi yang saya cerita tadi tu kebanyakannya kita gunakan dalam hard sell. Dalam soft sell kita menggunakan CTA, call to action. Okay, untuk yang hard sell kita menggunakan formula ICAR tadi. Okay. Ada apa-apa soalan tentang copywriting yang saya mention tadi tu? Boleh follow ICAR? Ya. Okay, kalau kita ambil produk macam memang dah wujud lah. Contoh, so dalam diorang punya business punya tu, diorang selalunya dah ada copywriting punya contoh lah. Kalau kita ambil dia punya copywriting tu, adakah menjejaskan markah ke macam mana? Ke memang kita kena create own word? Alright, boleh ambil tapi you kena double check whether it follow ICAR punya formula ataupun tidak. Kalau dia tak follow, you kena edit balik lah. Sebab kita ni, kita belajar, so kita memang follow kita punya formula. Kalau depa tu mungkin lain sikit lah dia punya cara penulisan copywriting. Boleh je guna pakai. Tapi kalau memang dia follow ICAR, you boleh lah ambil tapi you macam mana saya nak cakap nak kata tak boleh ambil. Tak boleh ambil, tak boleh juga. Boleh ambil, edit lah. Make it as yours. Walaupun itu daripada orang lain tapi you edit. Jadikan sebagai you punya lah. Mungkin you boleh tambahkan sedikit info ataupun you boleh buang sikit-sikit yang you nampak macam lebih menjurus kepada nampak sangat macam HQ yang buat. So you edit sikit lah, pandai lah edit. Saya tak nak cakap kata tak boleh langsung pula. Okay, boleh? Alright. Okay. Alright, so sekarang itu sedikit sebanyak tentang ICAR, sedikit sebanyak tentang menggunakan emotional, apa lagi tadi, research yang you kena lakukan. Okay, so sekarang kita nak pergi kepada soft sell. Okay, sekejap saya tengok. Alright, sebenarnya ada je dalam saya punya slide. Tapi yang ni dah digabung lah. Okay. Okay, ini adalah soft sell yang kita akan guna pakai juga. Okay, make sure that you have hard sell, soft sell. Okay, apa yang membezakan hard sell tu dengan soft sell? Siapa boleh beritahu? Apa beza soft sell dengan hard sell? Hard sell kita ayat menjual terus. Kalau soft sell tu macam memujuk. Betul? Macam tu lah. Betul Puan Ida? Lagi? Pendapat lain? Okay, tak ada. Right, so apa yang Puan Ida cakap tadi tu betul. Hard sell dia memang nama pun hard. So dia macam terus nak menjual. Berbanding dengan soft sell, dia tak terus menjual tapi dia menggunakan something yang related. For example, you nak cerita pasal tips. Tapi at the end tu nanti, bila action tu nanti barulah you kata dia jual benda ni sebenarnya. Contoh ayat ataupun contoh post untuk soft sell. Post gambar karipap. Hari ni dah makan 3 biji karipap. Berapa total calories yang dah gain pada hari ini. Tapi tak apa.
Contoh lagi apa? Kari pap ni saya beli dekat sekian-sekian, harga sekian-sekian. Oleh kerana dah makan kari pap ni, so kena burn balik kalori. Tapi tak apa, kita ada vitamin sekian-sekian yang boleh reduce. Kita ada alfalfa, kita ada apa lagi lecithin yang boleh keluarkan digest balik kita punya apa yang dah kita makan. Last kali boleh cerita pasal produk dia. First tadi cerita pasal calorie intake lah. Ataupun dia cerita pasal tips. Tips pemilihan lipstick yang sesuai dengan bibir. Jenis-jenis bibir contoh. Bibir macam ni, colour apa yang sesuai. Jenis bibir macam ni, what kind of lipstick, matte lipstick ke, soft lipstick ke, thin ke, macam jenis lipstick kan. So dia share tips. At the end tu baru dia kata belilah barangan dia. Macam yang Puan Ida kata, dia lebih kepada nak memujuk, nak sharing, to show your expertise, to build rapport untuk membina, menjalinkan hubungan dan juga trust. Ada orang suka menggunakan soft sell, ada orang suka menggunakan hard sell, but both ada advantage dia. Both can grab audition punya attention. Okay, kalau macam saya suka baca yang soft sell. Tak suka sangat yang hard sell tu. Hard sell tu kadang-kadang kalau kita baca kita rasa macam nak menjual sangat. Macam tu. Ada orang kalau dia nak beli sesuatu, dia suka kepada hard sell. Senang, semua info ada dalam tu. Dia depends lah. Because of that, kita kena ada dua-dua. Sebab kita punya audience memang ada yang suka hard sell, suka soft sell. Okay. So dalam soft sell ini, tujuannya adalah to establish relationship. Okay, kita tak apa nak kenal pun dengan founder tersebut, tapi kita follow dia. Sebab apa? Kita suka tengok cara dia berpakaian, kita suka tengok dia memasak lah, apalah. Tapi dia bukan jual barang masak, dia jual barang kosmetik. Tapi dia selalu buat live masak. Sebab dia nak establish relationship. Dia nak ada hubungan yang baik dengan customer dia. Bila dia buat live, dia ada seorang tu lah, saya suka juga tengok dia. Kalau you perasan, dia adalah founder produk, nama dia Avenis. AVENYS ke apa tak? Alia Zailan. Ya, Alia. Melaka. Betul. Melaka. Dengan big boss dia tu lah, jual produk kosmetik, skincare, produk kurus, tapi hari-hari live memasak. Seronok dengan dia berceloteh, duk masak tuntang-tuntang laki bini, suka. Bila kita suka tengok dia, ramai orang komen-komen, Alia ni masak apa? Alia apa tips nak masak ni lah, nak masak tu lah. So dia sedikit sebanyak dia build a good relationship. Also build trust. Antara kita dengan kita sebagai penjual dengan kita punya customer. Ramai lagi lah Kak Yati, Sendayu Tinggi, share masak juga, share pasal kucing, share pasal dia punya reka bentuk rumah. Cantik. Dia buat tour lah, apalah. Follow. Suka tengok. Okay. Lagi satu untuk educate. Okay. Bukan saja kita nak sell kita punya produk, tapi kita nak educate kita punya audience. Daripada dia tak tahu tentang produk kita, ataupun dia tak tahu tentang informasi-informasi berkaitan dengan kesihatan, contoh, ataupun berkaitan dengan pemilihan barang, ataupun berkaitan dengan isu-isu semasa, dia jadi tahu. And the last one, of course lah, branding. To increase awareness of your brand. So ini function-function yang ada ataupun aim untuk kita buat soft sell. Okay, so structure untuk kita create kita punya soft sell ni mestilah kena ada topik yang nak kita bualkan tu, nak kita tulis tu. Use headline to attract people. Ada topik, so kita barulah boleh cerita. Cerita kita tu mestilah related story with problem and the solution. Sebelum tu ada introduction kat bawah tu, lupa pula. Lepas ada topik, ada introduction, share. Contohlah you share about the problem.
masalah jerawat, ada pelbagai jenis jerawat. So you buat pula cerita. Mr. A ni ke, Puan B ni ke pernah mengalami masalah jerawat dan sebagainya. Apa yang dia lakukan. So last but not least ada action. Kalau suka tolong like, kalau suka tentang cerita ni, tentang kita punya maklumat yang diberikan ni, please subscribe our channel YouTube dan sebagainya. Okay. Contohlah structure yang perlu ada dalam soft set. Okay, ini contoh lain. Okay, nampak tak topik dia? How to stop being fat, sick and in pain. Topik pun dah nampak macam menarik. Terutamanya kepada orang yang ada masalah kesihatan, yang berbadan besar, yang ada masalah sakit-sakit badan. So dia intro, dia buat isu, dia ada satu story. If you suffer from chronic pain, recurring infection and constant health problem, if you are tired of looking in the mirror and seeing all the fat covering your body. Tu cerita dia tu, isu dia. Okay, then this message is just for you. Here's why. Kenapa message ini bersesuaian dengan mereka itu? Sebab there's a way you can enjoy eating delicious, satisfying food. Boleh pula makan. Makan sedap-sedap boleh ni. While you are watching the pounds melt away. Pada masa yang sama semua berkilo-kilo lemak ni akan cair and feel better than ever before. Okay, ini solution kepada masalah tadi tu. And you need to realize that there is a cost to not dealing with this. Okay, dibagi solution. Okay, the last one, dia kena dapatkan action. If you don't do something about it, it just get worse. Tak buat sesuatu, kesihatan you akan merosot, akan menjadi lebih parah. So you kena panggil mereka. Call to action ini bermaksud kena panggil mereka untuk dapatkan produk you ni. Kita tak dapatkan, dia kata it just get worse. Akan bertambah tak sihat, bertambah tak sihat lah. Okay, so kita bila kita baca kita rasa macam alamak, takkan nak jadi berbadan besar sepanjang masa, macam tu. Lebih lagi kalau orang yang malah bersenam, contoh. Okay. Contoh posting lain untuk soft sell yang bahasa Melayunya. Okay, kita ada tajuk, pengenalan, penceritaan tadi dan juga kita ada call to action. Okay, rahsia kulit yang cantik dalam masa 3 hari. 3 hari tau. So adakah betul 3 hari ni? Kita pun tak tahu, tapi kita baca, kita rasa macam attract. Nak baca, nak teruskan membaca. Okay. Ramai orang mempunyai masalah kulit. Dia bagi pengenalan, dia bagi problem. Problemnya apa? Salah beli produk, apa lagi? Dan sebagainya lah. Contoh dia kat sini ada salah beli produk. Okay. So nak dapatkan kulit yang cantik, ini dia punya solution. Kena selalu membasuh muka menggunakan air sahaja. Jika anda rasa muka bangun pagi anda berminyak, basuhlah muka dengan air. Tips untuk jerawat tadi tu. Tapi kalau nak lebih cantik, lebih cerah, so kena tinggalkan. Kena like Facebook tersebut untuk mengetahui. Barulah dia akan pergi kepada kita punya page. Dia akan go through balik. Oh, produk ni dia jual. Okay. So ini adalah yang berbentuk soft sell. Okay. Ada juga soft sell yang selalu saya tengok kawan-kawan saya buat. Dia suka berkongsi tentang diri dia. Apa yang dia buat pada hari tu, tentang anak dia. Ni contoh generally tentang soft sell. Tapi another soft sell yang selalu kita tengok dekat social media, cerita tentang parenting, cerita tentang holiday dan sebagainya. Sebab another initiative yang entrepreneur selalu buat adalah melalui personal branding.
Dia tergolong dalam soft sell juga, personal branding. Okay, diri dia tu menjadi sebagai duta kepada produk. So orang datang kepada page dia, orang tengok dia punya reels, orang tengok dia punya TikTok, orang tengok dia punya IG sebab orang nak tengok dia. Macam yang Alia tu lah. Kadang-kadang orang suka tengok dia, suka tengok cara dia masak tadi tu. Sama juga macam kawan saya tu, orang buka dia punya social media nak tengok apa yang dia buat hari ni, dia update apa. Okay, tapi macam tu lah, apa yang dia update dulu hari ni buat apa, last tu nanti dia beritahu lah promotion produk dia. Mesti akan ada call to action. Okay, seterusnya ni example untuk hard sell, untuk soft sell. Dah banyak dah example kita tengok tadi. Right, so habislah topik kita pada minggu ini berkenaan dengan assignment kedua, iaitu portfolio social media. Okay, ada beberapa perkara yang you kena laksanakan. The first one, pilih dulu group pairing, then select what kind of product you want, or what kind of product or service you want to sell or you want to offer. Okay, kena create Facebook page. Okay, dah create Facebook page, then kena buat the first one teaser, second one hard sell copywriting, soft sell copywriting, grafik, kena sediakan gambar-gambar, kena daftar dengan Go E-commerce. Boleh? Clear? Clear. Okay, soalan. Madam, yang tadi soft sell dengan hard sell tu berapa posting kena ada? Okay, saya kongsikan rubrik kejap. Madam, saya dah daftar Go E-commercial. Oh, dah daftar dah? Nanti saya Nanti approve. Okay, thank you madam. welcome, laju. Excited. Mana saya punya rubrik? Madam, Ya. nak daftar e-commerce tu kena pakai email UiTM ke ataupun email biasa je tak apa? Mana-mana boleh. Okay. Okay. Ni dia. Okay, cerita pada awal lah. Senang cerita pada awal. Besarkan sikit. Macam kecil. Nampak kot. Okay. Bermula daripada preliminary materials yang bermaksud kena ada cover page. Make sure ada cover page, ada acknowledgement, ada executive summary, table of content. So total mark kat sini 5 markah. Tak ada, salah satu potong juga. Go E-commerce masih lagi sama, 10 markah. Tak register, kosong terus. Introduction tadi tu, vision, mission, organizational structure, product description, service description. Tak kat sini, dekat bahagian introduction ada 5 markah. Okay, kena letak price list sekali. Okay, create JFB, letakkan link, attachkan link, saya buka link tersebut, betul ada, barulah dapat 2 markah. Kalau tak dapat, kalau tak boleh open link tersebut, kosong terus. Even though you dah pun print screen. Make sure. Ya. Yang atas tu, yang apa, organization chart. Yang ni produk tu ke atau kita? Rest of business. Kita. Okay, let's say kalau Puan Zatul ambil daripada orang lain. Okay, tapi kena gunakan nama and address of your own business, bukan daripada, contoh you ambil Sabela tadi. You boleh menggunakan Sabela, tapi menggunakan nama Sabela, tapi kena ada nama yang menjurus kepada you lah. Tak boleh terus Sabela. Okay. Sabela by Zatul Ifah. Boleh? Okay. Organization chart, your company, bukan Sabela HQ. Mission, vision pun your own.
Cuma description of product ni boleh ambil lah sebab memang you jual produk yang sama. Price Medium. list. Ya. Organisation chat tu so macam partner 2 orang je lah kita chat tu. Boleh tambah beberapa pekerja, contoh yang you dengan partner you tu position high lah, tinggi lah, yang top level management lah. Kalau you nak tambahkan bawah-bawah tu pekerja yang check stock ke apa ke boleh je. Doesn't matter. Reka je lah. Ya. Gacah je madam Saya selalu mention kat student saya, even though you reka tapi make it as real. Baca tu nampak macam betul lah kan dia di company sekian. Tapi dia acah-acah je. Kita belajar. Berebut nak jadi bos ni. Decide. Okay. Alright, so yang ni yang kedua tadi saya kata make sure that link yang you provide tu boleh di-klik. Kalau saya klik tak keluar apa-apa, tak dapatlah 2 markah. Okay. So yang kalau yang ni 2 markah untuk FB page you. Yang ni 2 markah untuk URL tadi tu. Pun ada markah. Okay. So number of like, okay. Ada 4 markah. Alright. So unable to acquire any like. You punya page tu, bukan post, page. Okay. Tak ada orang like langsung, kosong. Ada orang like 1 sampai 30, 1 markah. 31 sampai 60, 2 markah. 61 sampai 90, 3 markah. 91 ke atas, mencapai 91 ke atas, 4 markah. Okay. Buatlah macam-macam mana pun nak dapat like yang banyak. Okay. So untuk FB teaser post, ada 6 markah. So means that you kena ada, nak dapatkan 6 markah, at least ada 7 teaser and above. Okay. Tak ada pula dia letak berapa banyak like. So means that tak ada lah. Untuk SEM lepas ada. Untuk SEM ni hanya perlukan 7 teaser and above. Okay. Untuk kita punya hard sell 20 marks, soft sell 20 mark. Nak dapat 20 mark tu kena ada untuk hard sell dan juga soft sell 16 posts and above. Okay. And using a correct ICAR tadi tu, hard sell technique untuk hard sell. Untuk soft sell kena ada title, introduction of story tadi, storytelling, kena ada CTA, barulah boleh dapat 20 marks. Okay, kalau tak achieve 16, you buat 10 saja, dapatlah 10 markah. Itu pun kalau follow ni dia punya formula ni. Tak follow tapi banyak post, itu daripada markah daripada saya lah. Okay, tengok macam mana. Alright, so grafik pun ada markah. Grafik yang you masukkan dalam copywriting lain dengan grafik yang ni. Grafik yang ni selain daripada copywriting. Masukkanlah, you nak combine gambar-gambar ke, you nak macam-macam lah, macam-macam gambar kan orang buat bisnes ni boleh masukkan dalam grafik. Tapi untuk menilai grafik ini adalah dia punya quality. Mestilah ada related with your business, with your copywriting, high quality, interested. Okay, little use of text. Ada orang guna gambar, lepas tu banyak teks dalam tu. So dia nampak macam crowded. Okay, sekejap ya. Dia kata kat sini graphic are related to the copywriting. Means that you are allowed to take all the graphic dalam copywriting. Boleh lah. Sebab dia kata macam tu boleh lah. Okay, kita ada conclusion 5 mark, kita ada writing style, spelling, grammar 5 mark and total adalah 100 marks. For hard sell and soft sell copywriting, no marks will be given for any post that do not follow the right structure of copywriting. Student may use Malay or English for copywriting, depends on their targeted audience. Ni dah beritahu dah. Boleh guna English
or Malay. Tapi kalau you targetkan Mak Saleh, kena guna English lah. Kalau you target Malay punya pengguna ada dekat Malaysia, boleh gunakan bahasa Malaysia. Lagi? Madam, maksud grafik tadi tu yang kita attach dengan copywriting tu ke? Ya. Sebab dia mention kat sini, graphic are related to the copywriting. So yang relate yang you letakkan dalam copywriting lah. Keluarkan, letak seketul-seketul. Masuk dalam bawah topik grafik. Tapi kalau you nak masukkan another pictures yang you dah buat, yang you dah edit, boleh je. Madam, yang URL tu nak copy daripada mana? URL tu biasanya you boleh ambil dekat yang HTTP dekat atas tu. Kalau daripada apa dia Fiza? Kalau daripada handset, dia tak boleh nak copy lah madam. Oh ya ke? Dia gunalah laptop. Okay. Lagi satu, kalau saya if I'm not mistaken lah, kalau dekat about tu ada ke? URL link. Sekejap saya cari je. Guna yang tu je, as long as link tu saya boleh buka. Tu je. Madam, quotes, kalau graphics tu kita buat quotes boleh kan? Kalau untuk kita buat masa soft sell apa semua ni edit. Oh, ada quotes, ada kata-kata dalam tu. Untuk Boleh, tapi bila you letakkan gambar itu kata-kata, you punya copywriting depends kepada ada related lah dengan kata-kata tu. Okay. Boleh. Tak seni-seni gambar produk. You nak letak kata-kata pun boleh. Asalkan related. Lagi. Nanti saya sediakan form macam hari tu lah. Yang hari tu group work kan. Hari ni yang pair ni nanti saya letakkan Google Sheet macam tu. You boleh edit, you boleh letakkan di siapa you punya spouse tu dan juga produk. Madam, dia punya timeline posting tu ada tak macam contoh mula-mula kita letak teaser. So mungkin dalam 2-3 hari baru first posting. Ke tak kisah? Ke kita post dia cukup 16, okay dah settle? Yes, tak kisah. Tak kisahlah. Okay. Kita count bilangan je. Tapi kita punya group ni ada 21 orang kan? Tak apalah, satu group tu bagi dia 3 orang. Takkan nak bagi dia seorang pula, kesian pula. Satu group ada 3. Inilah. Yang tu kira macam terkecuali lah, group terkecuali 3 orang. Madam, Ya. nanti agak-agak madam akan like semua page kami tak? Bagi dulu link. Kalau lagi bagus dalam sheet yang saya bagi tu, Google Sheet tu ada nama you all, ada barang apa yang you nak jual, ada link terus. Sebab perkara pertama yang you kena buat memang kena create Facebook page kan. Ada link terus, saya boleh buka, saya boleh like. Boleh. Madam, kalau Facebook page tu, nama page tu kita tukar, URL tu dia tak berubah kan? Dia sama juga kan? Tak. Sama. Apa saja yang you edit dalam tu, URL dia sama je. Anything else? Assignment pertama, okay. Case study, okay. Okay, 60%. Alhamdulillah. In progress. Okay dah tu. Ada apa lagi nak tanya? 10 minit lagi ni. Attendance, jangan lupa tik dalam you feature. Madam, contohlah kan pasal ni yang portfolio ni saya buat produk sambal. Alright. So boleh ke ada 2 jenis sambal? Type satu produk je. ada pelbagai. Ada 2 jenis sambal lah. Boleh.
Tak semestinya fokus pada satu produk je. Boleh je. Macam jual shawl, kalau you pilih satu brand tu kan, dia ada pelbagai dia punya shawl kan. Boleh je. Tak perlu fokus pada satu. Kalau 2-3, promote lah 2-3. Contohlah madam kan, nama company Lesung Batu, produk tu sambal, boleh kan? Macam tu lah kan? Okay. Nanti saya suruh kawan saya beli sambal tu. Nanti kita dalam seminar keempat nanti pakat-pakat promote page. Kawan-kawan boleh like. Okay, let's say kalau you jual produk yang terlalu banyak, dia punya produk, dia punya atas nama brand tu produk dia banyak. Contoh macam kosmetik lah kan, dan mestilah dia ada lipsticknya, dengan eyeshadow lah apalah. Strateginya you boleh ambil yang produk yang banyak mendapat permintaan. Promote yang tu. Kalau produk tu you rasa macam sendu je, tak payah pilih tu. Pilih yang glamour-glamour lah macam tu contohnya. Begitu juga kalau suplemen. Banyak sangat vitamin A, B, C, D, E sampai Z kan. So you pilih yang mana yang mendapat permintaan. Kalau macam suplemen tu rasa saya lah. Kalau sekarang ni vitamin C nak meningkatkan imunisasi, vitamin apa lagi? Kalsium meningkatkan ni kita punya bone, kita punya gigi, yang famous tu lah. Saya banyak tahu juga sedikit pasal suplemen sebab kawan saya jual suplemen. Tahu sikit-sikit tu. Hari dia baca post dia. Lagi? Ada apa-apa nak tanya? Madam, untuk case study yang grouping tu, saya tak tahu lah sama ada saya tak jumpa ataupun saya perasan yang madam suruh ikut BMC kan. Tapi saya tak jumpa lah slide BMC. Slide BMC? Saya jumpa kat chapter 4, dia suruh refer tapi saya cari tak jumpa ni slide tu. Business model canvas tu. Yang kita discuss hari tu ke? Seminar 2. Okay. Saya take note lah. Kalau madam dah pernah share, minta maaf lah sebab tak jumpa. Tak apa. Saya double check. Okay, Mas Madam. Alright. BMC. Slide. Okay. Anything else? Tak ada Alright. Kalau tak ada, terima kasih banyak-banyak hadir ke kelas saya pada hari ini. I hope that you gain something lah daripada kelas kita pada hari ini, terutamanya untuk siapkan assignment yang kedua. Okay, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. Right, jumpa lagi pada seminar yang keempat. Mungkin seminar yang keempat kita masuk pada assignment yang terakhir lah, iaitu business plan yang orang rasa macam heavy sikit lah. Okay, banyak perkara nak letak dalam tu kan. So seminar keempat dan kelima kita akan masuk kepada business plan. Okay, kalau ada apa-apa persoalan jangan segan silu untuk bertanya dengan saya. InsyaAllah lah akan dilayan. InsyaAllah tak pernah lagi tak layan. Cepat dengan lambat je. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Welcome. Sama-sama. Terima kasih madam. Sama-sama. Terima kasih madam. Sama-sama.